Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kita kepada Allah SWT. InsyaAllah hari ini saya Muhammad Saiful Azizan bin Cik Gani akan membentangkan tugasan kedua berkaitan dengan isu-isu etika perguruan dan perundangan. Pertama sekali kita akan tengok objektif pembentangan saya adalah pertama sekali, saya akan menganalisis isu-isu berkaitan dengan hak asasi manusia. Kedua, menyatakan kod etika keguruan Malaysia. Dan yang ketiga, menyatakan hak asasi manusia berdasarkan akta-akta yang berkaitan. Dan yang terakhir adalah menganalisis isu-isu berkaitan dengan kod etika keguruan. Okey, seterusnya kita akan tengok etika dan perundangan guru. Okey, etika ni bermaksud adalah tingkah laku atau dasar akhlak, yang mana dalam Islam juga etika ini merujuk kepada tingkah laku yang betul berdasarkan Al-Quran dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika juga menggambarkan nilai-nilai yang baik yang harus diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Okey, menurut Harold Kons menyatakan etika adalah sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang meliputi perkara yang baik dan tidak baik. Dia seiring dengan kewajipan dan tanggungjawab. Dan seterusnya, menurut Tirok, etika merujuk kepada satu bahagian moral yang mengkhususkan perbincangan tentang tingkah laku dan nilai manusia di Malaysia. Para guru perlu mematuhi etika keguruan. Jadi, etika ni adalah tingkah laku ataupun disiplin guru itu sendiri, yang mencukupi sebahagian besar kehidupan ahli profesional, kecuali hal-hal yang benar-benar peribadi seperti mencuci kereta, menanam bunga. Jadi etika profesional dalam Islam ialah akhlak yang diamalkan oleh manusia yang bertakwa dalam keseluruhan hidupnya. Dan etika perguruan adalah satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara, pelajar, rakan sejawat dan ibu bapa. Etika ni juga mempunyai kepentingan tersendiri dan ia memiliki kod etikanya sendiri untuk memartabatkan profesyen perguruan. Kod etika dianggap sebagai penting kerana kod etika ini menyediakan garis panduan bagaimana bertingkah laku atau dalam profesyen keguruan sesuai untuk dirujuk oleh semua guru. Okey, dan kod etika perguruan juga menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan, iaitu guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. Dan dalam kandungan juga dinyatakan bahawa perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini atau negara lain. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Dan pengamalan etika dapat mengekal dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi. Okey, seterusnya kita akan tengok etika kerja KPM menurut SDM. Yang pertama adalah niat yang betul. Guru mestilah melaksanakan tugas dengan betul sebagaimana yang dituntut oleh agama dan selaras dengan nilai yang dicadangkan. Kaedah dan cara guru untuk menjalankan tugas adalah berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan ataupun FPK, iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Seterusnya kita akan tengok yang kedua adalah perlakuan yang baik. Tingkah laku guru bagi menjalankan tugas dengan sempurna untuk mencapai hasil yang berkualiti dan di samping membaiki imej profesyen
sebagai seorang guru, iaitu penampilan diri yang kemas ataupun pertuturan dan tindakan yang terbaik sepanjang masa. Yang ketiga, kita akan tengok bergerak ke arah kebaikan. Seorang guru mestilah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik ataupun progresif, maju, berdaya saing dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Seterusnya, penambahbaikan ini berlaku secara berterusan. Dan yang keempat, kita akan tengok memperkotakan apa yang dikatakan, iaitu guru telah diamanahkan untuk mendidik anak-anak bangsa. Segala apa yang diajar oleh seorang guru tersebut haruslah logik dan selari dengan apa yang dikatakan oleh guru. Okey, guru juga mestilah senantiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan ataupun pengucapan dan tindakan, sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Mana guru kena cakap apa yang dia buat dan dia buat apa yang dia cakap. Okey, seterusnya kita akan tengok yang kelima adalah guru disiplin dan beradab. Okey, seorang guru mestilah menjaga disiplin, adab sopan dan akhlak untuk menjadi contoh kepada murid sebagaimana yang dituntut oleh agama. Malahan dengan mematuhi setiap peraturan dan arahan perkhidmatan, prosedur dan kaedah yang telah ada. Contohnya mematuhi Perintah Am Akta Pendidikan 1996, Aku Janji ataupun Perkeliling Ikhtisas dan Perkeliling Kementerian dan sebagainya. Okey, yang keenam yang terakhir sekali kita tengok menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi. Seorang guru mestilah senantiasa bersyukur dan menghargai pihak sekolah, PPD, JPN dan KPM telah lakukan untuk memperbaiki perkhidmatan kepada tahap yang lebih baik dengan memberikan prestasi perkhidmatan yang cemerlang kepada organisasi dan anak-anak didik. Okey, seterusnya kita akan tengok etika keguruan, yang mana tanggungjawab terhadap murid, tanggungjawab terhadap ibu bapa, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, yang terakhir tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion. Okey, sebagai seorang pendidik, guru adalah pembentuk akhlak mulia dan jati diri murid di samping membina kekuatan dan kreativiti dalam kalangan murid bagi mencapai matlamat negara dalam menghadapi pelbagai cabaran dunia pada masa kini. Dan tanggungjawab guru juga kepada masyarakat dan negara. Guru harus mengamalkan tingkah laku yang baik dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, dari segi penampilan, keterampilan dan komunikasi, guru juga dengan masyarakat senantiasa ataupun perlu baik bagi mencerminkan ketinggian martabat profesion keguruan. Okey, seterusnya guru juga perlu mengelakkan diri daripada berkata-kata seperti hubungan antara guru dengan ibu bapa ni, guru perlu berhati-hati dalam berkata-kata ataupun menjaga kata-kata untuk mengelakkan ataupun menimbulkan perspektif negatif ataupun disalahertikan sehingga menjejaskan kepercayaan ibu bapa terhadap guru itu sendiri dan boleh merendahkan martabat profesion keguruan. Okey, seterusnya kita akan tengok isu salah laku etika keguruan. Yang mana isu yang pertama adalah isu rotan, satu kesalahan atau tidak. Okey, analisis hukuman rotan menurut perkeliling dan peraturan sekolah KPM, salah laku pelajar boleh dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu kesalahan berat, kesalahan sederhana dan kesalahan ringan.
Okey, menurut surat perkeliling ikhtisas bilangan 7 2003 adalah mengenai perkeliling terhadap kesalahan berat yang boleh dikenakan hukuman rotan. Yang ini adalah keratan akhbar yang mana tajuknya boleh rotan atau tidak. Peguam negara digesa segera membuat keputusan berhubung hukuman terhadap pelajar sekolah. Okey, seterusnya kita akan tengok surat perkeliling yang mana surat perkeliling ikhtisas ini kuasa merotan murid. Kuasa guru merotan murid. Kuasa merotan murid telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan sejak sekian lama. Mana kuasa guru untuk merotan murid ni telah ada sekian lama. Jadi kuasa merotan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan berasaskan peruntukan yang disediakan dalam peraturan-peraturan pelajaran ataupun kurungan disiplin sekolah 1959 di bawah ordinan pelajaran dalam peraturan yang dinyatakan. Ini adalah contoh surat perkeliling untuk merotan. Okey, seterusnya kita akan melihat syarat merotan pelajar di bawah ordinan pelajaran 1957 yang mana hendaklah dilaksanakan sebagai proses pendidikan dan bukan niat untuk merosakkan fizikal atau mental pelajar. Okey, syarat untuk merotan ini adalah untuk pendidikan semata-mata dan bukan niat untuk merosakkan fizikal dan mental pelajar. Dan seterusnya, pelajar perempuan tidak boleh dirotan kecuali hanya pelajar lelaki sahaja, tetapi dihadkan dengan rotan yang ringan sahaja dan ditapak tangan atau punggung yang berlapik dengan pakaian di bawah kuasa pengetua atau guru besar. Okey, untuk syarat untuk merotan adalah pertama, pelajar lelaki, rotan itu mestilah ringan. Dan tempat di rotan hanya 2 tempat sahaja, di tapak tangan atau di punggung, dan mestilah berlapik dan mestilah di bawah kuasa pengetua atau guru besar. Okey, seterusnya dilarang dilaksanakan di bilik terbuka untuk mengelakkan daripada menjatuhkan maruah murid. Okey, untuk merotan pelajar ini guru itu perlu membuat di tempat yang tidak ada pelajar atau bukan tempat yang terbuka, kerana kita nak menjaga aib atau maruah murid itu sendiri. Dan tertakluk kepada 3 jenis kesalahan, iaitu kesalahan ringan, sederhana dan berat. Okey, kesalahan yang berat dibolehkan rotan di punggung dengan berlapik dengan pakaian dan menggunakan rotan yang ringan dan maksimumnya hanya 3 kali sahaja. Bagi kesalahan yang sederhana, rotan di tapak tangan dengan menggunakan rotan yang ringan juga, dan maksimum rotan adalah 3 kali sahaja. Dan kesalahan yang ringan hanya diberi amaran dan sesi kaunseling sahaja. Mana kesalahan yang ringan tidak ada rotan, hanya kesalahan berat dan sederhana sahaja yang perlu dirotan dan perlu di bawah kuasa pengetua atau guru besar. Okey, seterusnya kita akan melihat kes guru merotan pelajar. Okey, kes ini ada 4. Pertama sekali, kejadian kes berlaku di sebuah sekolah di Johor Bahru yang mencetuskan kontroversi apabila ibu kepada pelajar menyebarkan satu rakaman video yang berdurasi 2 minit 28 saat yang menunjukkan yang dia minta penjelasan daripada seorang guru lelaki berikutan anak perempuannya di rotan. Okey, dan penjelasan kes dalam rakaman tersebut, guru berkenaan dilihat memberikan penjelasan namun tetap dipertikai oleh ibu bapa tersebut sambil menunjukkan kesan rotan pada tubuh badan ataupun tubuh anaknya. Okey, yang ketiga, kontroversi kes ini. Kes ini menjadi kontroversi kerana ianya melibatkan sifat perkauman. Dan punca kes, guru berkenaan dikatakan merotan pelajar tersebut akibat berpunca daripada pelajar itu mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan dengan erti kata pondan kepada guru itu. Okey.
Dan yang terakhir, penyelesaiannya, kes ini telah selesai dan mengambil penyelesaian berdamai dan memohon maaf. Okey, seterusnya ini adalah contoh keratan akhbar yang mana kes yang berlaku di Johor Bahru. Yang keratan akhbar ini menunjukkan kes guru merawatan pelajar di mana ianya berlaku di Johor Bahru. Ini adalah salah satu isu yang hangat diperkatakan pada ketika itu, terutama memberi kesan yang mendalam pada guru-guru. Okey, seterusnya kita akan tengok isu gangguan seksual daripada guru. Okey, paparan isu dan masalah tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru seringkali menunjukkan tidak kiralah melalui media cetak atau media elektronik, paparan isu ini seringkali dijadikan isu yang sangat hangat dan kontroversi dan menjadi topik perbincangan oleh masyarakat di Malaysia secara am dan seluruhnya khususnya. Okey, berbagai masalah yang melibatkan dunia, melibatkan etika keguruan, sering melibatkan tingkah laku negatif yang dilakukan oleh guru seperti rasuah, gangguan seksual, dera dan sebagainya. Okey, tapi di sebagai contoh, isu guru yang didapati bersalah melakukan gangguan seksual dengan melakukan seks oral kepada 2 orang murid lelaki berusia 11 tahun. Dan berita ini dilaporkan oleh akhbar berita harian pada 20 Julai 2011. Yang mana seorang guru berumur 30 tahun tergamak melakukan perbuatan tersebut, menunjukkan bahawa guru tersebut telah melanggar kod etika perguruan. Jadi isu ini boleh berlaku di mana-mana sahaja, sama ada di rumah, kawasan awam ataupun tempat kerja. Cuma risiko tersebut boleh berlaku di sekolah. Jadi maksudnya juga boleh jadi dalam kalangan kanak-kanak, sekolah rendah atau remaja sekolah menengah. Dan mereka ini pastinya belum cukup dewasa untuk membuat pertimbangan bagi mengelakkan tragedi yang tidak diingini. Jadi pihak sekolah juga perlu menyediakan tempat yang selamat untuk pelajar. Tapi malangnya terdapat segelintir pelajar ataupun guru, kaki tangan dan ibu bapa yang masih belum tahu bagaimana gangguan seksual ini boleh berlaku di sekolah dan apa yang perlu dilakukan untuk kita mencegahnya. Jadi antara kesalahan gangguan seksual berdasarkan perkeliling perkhidmatan. Contohnya perlakuan bersifat seksual. Okey, contohnya adalah cubaan untuk merapati orang lain. Yang kedua, meminta layanan seksual. Yang ketiga, menghantar gambar, video yang mengandungi unsur lucah melalui sebarang aplikasi kepada orang lain. Ataupun penyataan yang dibuat secara lisan, bertulis atau apa-apa yang menyebabkan seseorang itu tersinggung, terhina ataupun terugut. Okey, seterusnya kita akan tengok implikasi salah laku guru terhadap profesion keguruan, yang mana kesan terhadap individu daripada salah laku dari segi etika. Pertama, profesion keguruan dipandang rendah oleh masyarakat. Kerana dengan beberapa orang guru sahaja martabat ataupun pandangan orang terhadap profesi guru rendah ataupun orang tidak respect kepada guru itu sendiri. Okey, yang kedua adalah generasi muda tidak lagi berminat untuk menjadi guru. Contohnya tadi kes seksual. Jadi bila guru sendiri yang melakukan perkara yang terkutuk, jadi generasi yang akan datang ini tidak berminat ataupun tidak berminat untuk menjadi pendidik kerana guru yang ada sekarang tidak memberikan contoh yang terbaik. Dan seterusnya menjejaskan nama baik guru yang bekerja dalam profesi keguruan. Dan yang keempat, masyarakat tidak lagi menganggap sekolah sebagai institusi yang selamat. Sama juga tadi isu rotan atau isu gangguan seksual
mengakibatkan masyarakat tidak lagi menganggap sekolah itu bukan tempat untuk mencari ilmu ataupun menimba ilmu. Sebab sekolah dia tidak rasa selamat kerana adanya gangguan seksual ataupun guru merotan pelajar tanpa niat untuk mendidik, sekadar untuk melepaskan geram dan sebagainya ataupun membuka aib pelajar itu dengan merotan pelajar di tempat awam. Okey, seterusnya hubungan guru dan murid menjadi renggang. Bila contohnya seperti seorang guru bila merotan pelajar di khalayak ramai, jadi pelajar itu akan merasakan dia dihina ataupun maruahnya diperkotak-katikkan. Jadi secara tidak langsung hubungan guru dengan pelajar itu sendiri akan menjadi renggang dan pelajar tidak lagi respect kepada guru. Dan yang terakhir, hilang kepercayaan masyarakat terhadap nilai murni seorang guru. Yang mana kita ambil contoh isu yang kedua itu gangguan seksual. Masyarakat tidak lagi percaya kepada guru sebagai yang memberi ilmu ataupun tempat menimba ilmu kerana guru telah melakukan perkara yang tidak sepatutnya ataupun yang menjejaskan profesion guru itu sendiri. Okey, seterusnya faktor yang mendorong kepada kelakuan tidak beretika. Pertama, sikap guru. Yang mana sikap guru itu sendiri yang hilang motivasi serta timbulnya rasa bosan daripada rutin harian yang sendiri. Guru sendiri tidak positif dan merasa bosan dengan apa yang dilakukan. Seterusnya, dia akan hilang tanggungjawab dan amanah dalam pekerjaan. Sikap lain juga guru mengambil sambil lewa terhadap etika perguruan. Yang kedua adalah faktor persekitaran. Guru yang ditugaskan di sekolah dan persekitaran yang pasif. Maka guru tersebut yang akhirnya hilang motivasi dan tidak memberi komitmen sepenuhnya. Dan yang ketiga, bebanan kerja yang semakin hari semakin meningkat dan tekanan kerja yang dibebani hilang motivasi serta guru itu terjerumus atau melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Contohnya seperti bila guru itu terlampau stres, jadi dia melepaskan stresnya kepada pelajar. Dan seterusnya nilai etika keguruan yang perlu dipatuhi bagi penyelesaian masalah atau isu di kalangan guru. Contohnya adalah yang pertama adalah cadangan dan langkah-langkah. Okey, nilai taat setia dalam segala apa yang dilakukan dianggap sebagai satu ibadah, tanda ketaatan dan tanggungjawab kepada agama, organisasi dan negara. Dan guru juga perlu hayati nilai taat setia supaya lahirnya keikhlasan dan berkhidmat sebagai seorang guru. Jadi guru itu perlu taat setia kepada organisasi dan kerja dia sendiri. Okey, seterusnya adalah beraccountability yang bermaksud tanggungjawab sepenuhnya di atas kerjaya sebagai guru. Oleh itu guru perlu ada accountability untuk menjadi kebajikan dan keselamatan murid dalam perkara-perkara yang berbahaya. Okey, seterusnya nilai amanah. Yang bermaksud kepercayaan yang diberikan oleh orang lain dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepada guru. Oleh itu guru yang bersifat amanah perlu mengelak daripada melakukan perkara-perkara yang salah seperti menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Okey, yang keempat, bersedia dan bersungguh-sungguh. Ini berarti bahawa menjadi anggota perkhidmatan awam memerlukan pengorbanan bahawa seorang guru ini perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mendidik dan mengawal emosi supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang negatif dan secara tidak langsung akan menjatuhkan martabat ataupun perspektif masyarakat kepada profesion keguruan. Okey, secara kesimpulannya adalah masalah guru merotan murid berpunca dengan banyak sebab.
hakikatnya masyarakat telah memilih untuk menyalahkan guru kerana melihat guru tersebut gagal memenuhi keperluan psikologi dan fisiologi. Seterusnya, walaupun tergelintir guru memilih rotan sebagai satu didikan, tetapi sewajarnya guru lebih memikirkan untuk satu jangka masa yang panjang kesan dan akibat tindakan yang diambil. Dan yang ketiga, mengambil petikan kata-kata Sayyidina Amin, walaupun hukuman rotan ini dibenarkan. Namun masa kini ramai pihak tidak berpuas hati dan menganggap bahawa ia adalah cara yang kuno. Okey. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kuat itu daripada saya sendiri. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.